Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Nurul Syuhada binti Syahdan. Barakamu jami'i ayat 1830329. Naam. Kumpulan kami akan membentangkan 3 topik dari tajuk Al-Mushtaq, iaitu pertamanya isim fa'il, yang kedua sighatul mubalaghah, dan yang terakhir sighatul musyabbahah. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan apa itu isim fa'il, iaitu yang tertera di slide ini. Kita masuk takrif isim fa'il dulu, iaitu huwa ismu yushtaq min fi'li mabni lil ma'lum lidilala ala man waqa'a minhu fi'lu aw ta'liqu bihi. Yang bermaksud ialah isim fa'il adalah sebuah isim yang dimushtaq dari fi'il, dan ini kata kerja mabni lil ma'lum. Isim fa'il ini menunjukkan erti orang yang melakukan pekerjaan, dan lagi satu isim fa'il ni ada yang diambil dari fi'il sulasi mujarrad, yang ini fi'ilnya terdiri dari 3 huruf, dan ada yang diambil dari fi'il sulasi majid, yang ini fi'ilnya terdiri daripada lebih 3 huruf. Nah, yang pertama isim fi'il yang terhasil dari fi'il sulasi mujarrad mengikut wazan fa'ilun. Sebagai contoh katibun, nasirun dan jalisun. Seperti yang ada dalam slide, terbagi 3 jenis fi'il, yang ini pertamanya sahih salim, yang asalnya fi'il madi katibun berubah menjadi katibun atau wazan fa'ilun. Okey, yang kedua sahih mahmus, yang asalnya ahwaza, apabila dijadikan isim fa'il berubah menjadi ahizun. Contoh yang kedua, sa'alah menjadi sa'ilun, dan qara'ah bila ditukar menjadi isim fa'il qari'un. Dan yang terakhir sahih mudha'af, yang ini ada sabdu atau berulang. Contoh yang boleh kita lihat, ada bila ditukar menjadi isim fa'il adun. Okey, slide yang seterusnya ialah isim fa'il min sulasi mujarrad ajwaf. Yang ini yusawwu isim fa'il min sulasi mujarrad al-mu'tal ajwaf bi idafah hamzah qusi ba'da huruf illah. Yang dimaksudkan di sini ialah apabila dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad mu'tal ajwaf, tambahkan huruf alif setelah fa fi'il dan rubah huruf illah menjadi hamzah. Contohnya amun ditukar menjadi aimun. Selain itu sha'ama menjadi sha'imun. Dan yang terakhir qama menjadi qaimun. Baiklah, setakat itu sahaja penjelasan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan penjelasan yang berikutnya. Syukran lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narul Farah Natasha binti Muhammad Sukri, nombor matrik I1830331. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan slide yang seterusnya, iaitu isim fa'il minas sulasi mujarrad mu'tal akhir, yang bermaksud isim fa'il daripada 3 huruf mujarrad mu'tal akhir ni merujuk kepada fi'il naqis lah, yang mana fi'il naqis ni adalah huruf illah yang terdapat di hujung perkataan ataupun di hujung antara 3 huruf. Jadi dekat sini isim fa'il daripada fi'il naqis ni akan ditulis berdasarkan wazan fa'il, dan sekiranya isim fa'il tadi tu tidak ada alif lam, maka akan dihazafkan ataupun dihapuskan ia daripada perkataan tersebut dan digantikan dengan tanwin kasrah ataupun tanwin baris bawah. Sebagai contohnya dekat sini, fi'il naqis yang pertama adalah da'a. Apabila ditukar menjadi isim fa'il, ianya akan menjadi da'i. Okey, yang mana ianya ditambah alif selepas huruf yang pertama mengikut kepada wazan fa'il, dan huruf illah pada fi'il naqis tadi tu akan ditukar kepada huruf ya. Apabila isim fa'il tidak ada alif lam,
maka ya pada isim fa'il tadi tu akan dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah lah, dan akan menjadi da'in. Sama juga yang seterusnya pun dana, apabila ditukar menjadi isim fa'il akan menjadi dani, yang mana ditambah alif selepas huruf yang pertama, dan huruf illah pada fi'il naqis tadi tu ditukar menjadi huruf ya. Dan apabila perkataan dani tu tidak ada alif lam, maka ya tu dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah, maka perkataan tersebut akan menjadi danin. Yang ketiga pun sama juga, sa'a apabila ditukar menjadi isim fa'il menjadi sa'i, iaitu ditambah alif selepas huruf yang pertama, dan huruf illah pada fi'il naqis ditukar menjadi huruf ya. Dan apabila tidak ada alif lam pada isim fa'il tersebut, maka ya pada isim fa'il ataupun perkataan sa'i tadi tu akan dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah, maka perkataannya akan menjadi sa'in. Yang keempat pun sama juga, Roma apabila ditukar menjadi isim fa'il akan menjadi romi, yang mana ditambah alif selepas huruf yang pertama mengikut kepada wazan fa'il, dan huruf illah pada fi'il naqis tadi tu ditukar menjadi huruf ya. Dan apabila perkataan romi tadi tu tidak ada huruf alif lam, maka ya-nya akan dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah, dan perkataan tersebut akan menjadi romin. Okey. Jadi kesimpulannya, syarat untuk kita hazafkan ya daripada ismu fa'il lil fi'il naqis adalah raf'a, jar dan tidak ada alif lam. Contohnya dekat sini untuk raf'a, perkataan isim fa'il tu ya tu dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah lah. Jadi ayatnya akan menjadi aqisa'in fi khair. Sama juga untuk jar, ya tu dihazafkan dan digantikan dengan tanwin kasrah, iaitu asnaitu ala sa'in fi khair la asfihi ala muhtajin. Muhtajin tu ta tu ada alif tu selepas ta tu, tertypo, tersilap dekat situ. Kemudian syarat untuk tidak boleh dihazafkan ya pula ada dua, iaitu nasban dengan ta'rifu bila alif lam. Untuk nasban, isim fa'il tu kekal dan ditambah alif serta ditambah tanwin fathah, dan ayatnya akan menjadi ya sa'ian fi khair absyar. Untuk ta'rifu bi alif lam pula, isim fa'il dia kekal, cuma tambah alif lam, kekal isim fa'il dia, tak ada pengurangan ataupun tak perlu hazafkan ya. Dan ayatnya akan menjadi al-sa'i fi khair ma'jur minallah. Jadi ini adalah contoh-contoh bagi isim fa'il daripada 3 huruf. Seterusnya kita masuk kepada isim fa'il minal ghairu sulasi mujarrad, iaitu isim fa'il lebih daripada 3 huruf, sama ada 4, 5 ataupun 6 huruf. Untuk kita nak jadikan ismul fa'il daripada fi'il yang lebih daripada 3 huruf, ada beberapa langkah lah, iaitu yang pertama dengan kita tukarkan huruf mudhara'ah kepada mim yang didomahkan serta kasrah pada huruf sebelum akhir. Sebelum kita nak lakukan langkah pertama ni, kita kena datangkan dahulu fi'il mudhari' dia bagi fi'il tersebutlah, fi'il yang kita nak gunakan tu. Contohnya dekat sini kita ambil perkataan jaddada. Huruf jaddada kat sini ada 4 lah, iaitu jim berbaris fathah, dal sukun, dal fathah dan dal fathah. Jadi dekat sini dal yang berada di tengah-tengah tu, yang 2 dal tu adalah disebabkan oleh sabdu. Jadi kat sini kesimpulan dia ada 4 huruf lah, yang mana ianya termasuk di dalam ghairus sulasi. Jadi macam mana kita nak jadikan ismul fa'il daripada fi'il tersebut? Okey, selepas kita dah adakan satu fi'il, kita ada dapat satu fi'il, kita tambahkan fi'il mudhari' dia.
Contohnya dekat sini kita tambahkan huruf ya. Dia akan menjadi yujaddidu. Okey, selepas kita dah datangkan fi'il mudhari', barulah kita tukarkan huruf mudhara'ah dia kepada mim yang didomahkan. Iaitu huruf mudhara'ah ni ada 4 lah, iaitu sama ada hamzah, ya, nun dengan ta. Tapi dekat sini adalah huruf ya lah. Jadi huruf ya tu kita tukar kepada mim yang didomahkan. Jadi perkataan tersebut akan menjadi mujaddidu. Selepas tu barulah kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi perkataan tersebut akan menjadi mujaddid. Okey, sama juga dengan perkataan-perkataan yang lain ni, iaitu taqabala. Apabila kita tambahkan fi'il mudhari', dia akan menjadi yataqabalu. Selepas kita dah tambah fi'il mudhari', kita tukarkan fi'il ataupun huruf mudhara'ah tadi tu kepada mim yang didomahkan serta kasrah pada huruf sebelum akhir kan. Jadi perkataan tersebut akan menjadi mutaqabil. Sama juga yang ketiga tu istau'aba, kita datangkan fi'il mudhari' yastau'ibu, dan setelah tu kita tukarkan huruf mudhara'ah kepada mim yang didomahkan serta kita tambahkan kasrah pada huruf sebelum akhir. Perkataan tersebut akan menjadi mustawa'ib. Sama juga yang keempat balbala, kita datangkan fi'il mudhari' yubalbilu. Setelah tu kita tukarkan huruf mudhara'ah kepada mim yang didomahkan serta kasrah pada huruf sebelum akhir. Perkataan tersebut akan menjadi mubalbil. Dan yang terakhir, perkataan taqawqa'a, kita datangkan fi'il mudhari' dan perkataan tersebut akan menjadi yataqawqi'. Setelah kita datangkan fi'il mudhari', kita tukarkan huruf mudhara'ah kepada mim yang didomahkan serta kasrah pada huruf sebelum akhir lah, iaitu ia akan menjadi mutaqawqi'. Okey. Jadi inilah antara contoh-contoh ataupun cara-cara kita nak tukarkan ataupun kita nak jadikan ismul fa'il daripada fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila binti Anwar, I1830325. Okey, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahlan wa sahlan. Insya-Allah taala sanadrusul ayyam sighatal mubalaghah. Okey. Definisi al-mubalaghah ni iaitu sirah mubalaghah ni apa? Okey, sirah mubalaghah ni adalah isim mushtaq, iaitu isim kata nama yang diambil daripada fi'il. Jadi mana-mana isim yang ada fi'il, maka ia dinamakan sebagai mushtaq. Maka siratul mubalaghah pun termasuklah daripada kategori mushtaq kerana ia juga mempunyai fi'il. Okey, definisi sirah mubalaghah ni yusa'a min al-fi'al as-sulasi al-muta'addi ghaliban lidalalata 'ala al-ma'na ismul fa'il ma'al mubalaghah wa ziyadah. Okey, yusa'a min al-fi'al as-sulasi muta'addi ghaliban. Okey, maksudnya ia dibuat daripada fi'il yang semuanya sulasi, iaitu fi'il yang 3 huruf yang jenis muta'addi. Muta'addi ni apa? Muta'addi ialah kata kerja yang ada maf'ulun bih. Okey. Lidalalata 'ala al-ma'na ism fa'il ma'al mubalaghah wa ziyadah. Okey, maksud dia iaitu yang menunjukkan makna sama dengan isim fa'il dengan sedikit penambahan makna, iaitu mubalaghah dan ziyadah. Seterusnya slide kedua, iaitu seterusnya auzanuha yang bermaksud bentuk-bentuknya. Okey, dekat sini saya sertakan wazan-wazan yang masyhur yang digunakan dalam sirah al-mubalaghah ni, tapi saya akan berikan contoh dalam wazan fa'alun, fa'ulun dan fa'ilun. Okey. Yang pertama fa'alun. Okey, contoh dia innallaha 'allamul ghuyub. Yang maksud sesungguhnya Allah tu maha mengetahui. Okey, perkataan 'allamun tu adalah sirah mubalaghah yang datang atas wazan fa'alun. Dekat situ perkataan maha itu menunjukkan maha tu maha apa? 'Allamun tu bermaksud maha mengetahui. Okey. Maha tu untuk menunjukkan mubalaghah, bukan setakat mengalahkan, tapi amat-amat mengalahkan orang lain yang langsung tak ada bandingan. Yang kiranya tak ada siapa
mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bandingannya yang diambil kiranya alamul ghuyub tu yang diambil daripada fi'il sulasi mutaaddi iaitu alima. Okey, contoh yang kedua ialah innallaha qahharun. Yang bermaksud sesungguhnya Allah itu maha mengalahkan. Sama jugalah. Maha mengalahkan. Qahharun tu perkataan adalah sirah mubalaghah. Tapi qahharun tu yang diambil dari fi'il sulasi mutaaddi iaitu qahara. Okey, seterusnya fa'ulun. Okey, fa'ulun ni saya bagi contoh. Innallaha ghafurur rahim. Okey, perkataan ghafurun tu yang bermaksud maha pengampun. Okey, maka ghafurun tu lah perkataan sirah al-mubalaghah. Sama juga lah macam tadi. Perkataan ghafarun tu atas wazan fa'ulun yang diambil dari fi'il sulasi mutaaddi iaitu ghafara. Okey, contoh yang kedua masih lagi dalam wazan atas wazan fa'ulun iaitu hadza ar-rajulu jahudun. Okey, jahudun tu bermaksudnya maha membangkang. Okey. Kayaknya jahudun ni yang diambil dari fi'il sulasi mutaaddi iaitu jahada. Okey, dan yang contoh yang ketiga saya ambil contoh daripada wazan fa'ilun. Okay, fa'ilun. Contoh dia innallaha sami'un alim. Okey, dekat sini dia ada dua. Dia ada dua sirah mubalaghah. Okey, yang pertama sami'un dan yang kedua alimun. Okey, kedua-dua perkataan ni juga dari atas wazan fa'ilun. Kemudian ianya diambil dari fi'il sulasi mutaaddi iaitu sami'un tu diambil daripada fi'il sulasi mutaaddi iaitu sami'a, dan yang kedua alimun tu fi'il sulasi mutaaddinya iaitu alima. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alice Natasha binti Zulkifli. Nama matrik I18303-301. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk sifat musyabahah. Okey, dalam sifat musyabahah ni saya akan terangkan tentang maksud sifat musyabahah, kemudian wazan yang ada dalam sifat musyabahah ni. Kemudian saya akan terangkan tentang beza isim fa'il dan juga sifat musyabahah. Kemudian saya akan terangkan tentang contoh isim fa'il dan juga sifat musyabahah, dan yang terakhir ialah i'rab. Okey, kita pergi kepada definisi ataupun maksud sifat musyabahah. Okey, definisi dia ialah hiya ismu mushtaq min fi'il sulasi al-lazim litilalah ala makna isim fa'il ala wajhi as-subut wad dawam. Yang maksud ia adalah isim mushtaq yang dibentuk dari fi'il sulasi lazim bagi menunjukkan makna isim fa'il yang tidak berubah, yakni tetap dan berterusan. Okey, isim fa'il ni maksud dia orang yang melakukan perbuatan. Okey, secara ringkas dia sifat musyabahah ni dibina dari fi'il lazim sulasi, iaitu fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih. Okey, dia dinamakan sifat musyabah sebab dia menyerupai isim fa'il, tapi dia tak macam isim fa'il, tak sama macam isim fa'il, dia just merupai, hanya menyerupai isim fa'il. Okey, ada perbezaan lah antara isim fa'il dan juga sifat musyabahah ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke wazan. Okey, untuk wazan ni saya keluarkan 10 wazan daripada sifat musyabahah. Yang pertama ialah fa'ilun. Contoh perkataan dia kabirun. Yang kedua fu'al. Yang contoh perkataan dia syuja'un. Okey, seterusnya ialah fa'alun. Contoh perkataan dia jabanun. Yang keempat ialah fu'ulun. Contoh perkataan dia tuhurun. Yang kelima fa'lun. Contoh perkataan dia sahlun. Yang keenam fu'lun. Contoh perkataan dia hulwun. Yang ketujuh fa'al. Contoh perkataan dia hasan. Yang ke-8 fi'lun. Contoh perkataan dia sifrun. Yang ke-9 fu'ul. Contoh perkataan dia kufu. Kaf waw waw. Waw tu mati, ada hamzah dia, kufu. Okey, yang terakhir ialah fa'al. Contoh perkataan dia tayyib. Ya tu ada dua sebab ada syaddah dekat atas ya tu, jadi tayyib. Baiklah, sekarang saya akan terangkan pula tentang perbezaan antara isim fa'il dan juga sifat musyabahah. Okey, sebab kita kena kenal yang mana satu isim fa'il, yang mana satu sifat musyabahah. Okey, untuk isim fa'il
dia merupakan sifat yang tidak tetap, yang boleh berubah. Okey, manakala untuk sifat musyabahah pula, dia merupakan sifat yang tetap, yang tidak boleh berubah-ubah. Okey, seterusnya ialah ia berbentuk perbuatan, isim fa'il ni berbentuk perbuatan zahir yang berkaitan dengan masa. Contohnya jalisan, orang yang duduk. Okey, orang yang duduk ni tidak semestinya dia akan duduk sepanjang masa. Mungkin dia akan berjalan, seterusnya dia akan berlari, dia takkan tetap dengan satu perbuatan tu. Manakala kalau untuk sifat musyabahah ni pula, dia tidak melibatkan masa. Contohnya kabirun, besar, yang besar. Okey, yang besar ni selalunya tak akan berubah menjadi kecil. Dia akan tetap dalam keadaan iaitu besar saja. Okey, yang ketiga ialah isim fa'il ni diambil dari fa'il lazim dan muta'addi. Manakala untuk sifat musyabahah ni pula, dia diambil dari fa'il lazim sahaja. Muta'addi tak ambil. Okey, yang terakhir ialah isim fa'il ni tidak boleh diidhafahkan kepada sifat musyabahah. Sebab kalau ada sifat musyabahah, maka isim fa'il tu takkan ada. Okey, seterusnya ialah sifat musyabahah ni lebih baik diidhafahkan kepada fa'il. Contoh dia yang kita boleh tengok dekat slide tu, hasnul wajhi. Okey, itu untuk beza isim fa'il dan sifat musyabahah. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh isim fa'il dan juga contoh sifat musyabahah. Okey, kat sini saya nyatakan isim fa'il, contoh dia Ahmad jalisun. Ahmad sedang duduk. Ahmad tu yang sedang duduk. Kemudian dia boleh berdiri, dia boleh berjalan. Dia tak tetap. Contoh-contoh dia Ahmad jalisun. Maksudnya ialah contoh ayat bagi sifat musyabahah, iaitu al-baitu kabirun. Dia kekal. Al-bait tu rumah yang besar. Rumah itu besar. Rumah tu tak akan berubah menjadi kecil. Sebab susah nak tengok rumah berubah menjadi kecil. Yang dah besar tu berubah menjadi kecil. Susah kita nak tengok kan. Jadi kita boleh tengok kat sini, isim fa'il ni dia sifat dia tidak tetap, dan sifat musyabahah ni pula sifat dia tetap. Baiklah, yang terakhir saya akan terangkan tentang i'rab bagi sifat musyabahah. Okey, yang pertama ialah an ta'rifu ma'mulaha ala annahu fa'il. Al-ismu alladhi ba'da sifat musyabahah. Maksud untuk mengangkat subjeknya sebagai subjek, kata nama selepas sifat musyabahah. Okey, contoh dia yang kita boleh tengok dalam slide ni. Khalid nazifun saubuhu. Okey, saubuhu tu di'irabkan sebagai fa'il marfu' bi dhammah zahirah. Sebab apa marfu'? Sebab kita tengok ba tu dia punya baris dia dhammah. Okey, yang kedua ialah an tansibu ma'mulaha ala annahu maf'ul bih. Al-ismu alladhi ba'da as-sifat musyabbahah, yang maksud untuk menetapkan objeknya sebagai objek, kata nama selepas sifat musyabbahah. Okey, dia punya contoh dia Khalid nazifun saubahu. Okey, saubahu tu i'rabkan sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah zahirah, sebab ba tu dia difathahkan. Okey, yang ketiga ialah antansibu al-ismu alladhi ba'daha idza kana nakirah ala annahu tamyiz, yang bermaksud untuk menetapkan nama selepasnya jika ia adalah nakirah, itu adalah perbezaan. Okey, contoh dia ialah Khalid nazifun sauban. Sauban tu i'rab dia ialah tamyiz mansub bil fathah zahirah. Okey, yang seterusnya yang terakhir ialah anna tajir al-ismu alladhi ba'daha ala annahu mudhafu ilaih. Dia punya contoh dia Khalid nazifu as-saubi. Okey, dia punya as-saubi ni, dia punya i'rab dia ialah mudhaf ilaih majrur bi kasrah zahirah. Sebab kasrah, sebab ba tu, kita tengok ba tu dia kasrah, jadi mudhaf ilaih majrur bi kasrah zahirah. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.